Alang-alang kita sebut tentang haid ni, ada satu soalan orang tanya. Saya nak respon sebelum saya lupa, tentang satu doa yang disandarkan ketika haid. Dia kata ada satu doa yang mana kalau kita baca doa ni, dia kata daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ni kalau orang perempuan yang dapat ni tolong jawab. Tolong jawab. Dia kata ada satu hadis yang tersebar, iaitu doa yang dibaca ketika wanita sedang haid. Wanita yang haid ni baca doa ni. Iaitu doa pertama saya nak sebut sebelum saya nak jawab ni. Saya nak kata wanita yang haid, mereka ini tidak kotor. Mereka hanya tak boleh salat, tak boleh tawaf, dan tak boleh, kata sebahagian fuqaha mengatakan tak boleh menyentuh Al-Quran dan tidak boleh membaca Al-Quran daripada mushaf, dan tak boleh bersama dengan suami mereka. Tapi dalam soal yang lain, kita kena jelas, dalam soal kehidupan yang lain, wanita yang haid ini boleh melakukan semua benda, tak ada halangan. Ini tak boleh masak, nanti kalau masak kotor habis makanan tu. Punyalah dahsyat orang kita fikir. Dia fikir benda yang agama tak habaq tu, dia lebih daripada apa yang patut. Itu yang saya pelik sampai ke hari ni. Saya pelik, saya tak jumpa lagi jawapan. Pasal apa bila mati kena tuang ayat yang ada dalam rumah? Ini pun apa pahaman orang kita, saya pun tak tahu. Bila mati ya satu orang, habis ayat-ayat dalam tuang rumah tu dia pergi tuang. Tu tak kira lagi pergi tutup gambar. Saya pun tak tahu main mana ni. Bila mati kena tutup gambar. Tahulah nak tukar gambar lepas ni. Kan? Dia kena tutup gambar. Lepas tu kena tuang ayat ni. Semua ayat. Saya tanya apa siapa pergi tuang ayat yang orang mati ni. Dia kata bila mati darah tu merecik masuk dalam ayat. Nampak ke? Tak nampak. Siapa habaq kata merecik? Adakah dalam hadis? Tak tahu, tapi memang orang duk buat. Ini masalah orang duk buat. Hujah yang paling damai. Susah nak sebut damai. Apa dia? Orang Kuala Lumpur tanya pula lagi. Hujah yang paling common, hujah yang paling low kelas ni orang buat. Ada lagi zaman lah ni duk argument orang buat. Pasal apa you buat? Orang buat. Pasal apa you amal? Orang amal. Pasal apa you baca? Orang baca. Orang tu siapa orang? Dia Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Dia tak ada orang. Sumber agama Al-Masadir At-Tashri'iyah. Sumber-sumber agama ni Al-Quran, Sunnah, Ijma', persepakatan di kalangan ulama mujtahidin, qiyas, yang dikiaskan dengan dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah. Asalnya ijma' dengan qiyas ni pun mai daripada Quran Sunnah lah. Ini saja, dia tak ada dalil dia. Al-Quran, Sunnah, Ijma', qiyas, amalan orang ramai, perkataan orang ramai, tak ada. Pasal apa baca doa ni? Orang baca. Tak boleh, tak betul. Tak diterima. Sebab itu orang perempuan boleh buat, ni tak boleh buat. Lepas tu duduk saja. Pasal apa tak boleh masak? Tak boleh masak. Seminggu haid, seminggu beli luar. Kan? Pasal kotor. Nak gunting rambut tak boleh, nak kerak kuku tak boleh. Ini satu pahaman yang Aisyah kata semua dia buat kecuali illa nikah ataupun jima'. Satu hari Nabi panggil Aisyah, Nabi duduk dalam rumah. Nabi duduk dalam masjid, Aisyah duduk dalam rumah. Nabi kata bawa mai kain. Nabi kata hulak mai kain. Suar mai kain. Pasal rumah Nabi tu dekat. Aisyah kata tak boleh aku haid. Aku tak boleh suar kain. Tak boleh bagi kain aku haid. Mungkin tak boleh suar masa masuk dalam masjid ke, kain, pegang kain-kain kotor ke. Tapi perkataan Nabi tu, word Nabi tu apa dia? Kalimah yang Nabi gunakan, haid bukan di tangan. Kalimah yang Nabi gunakan, haid bukan di tangan, menunjukkan apa? Tak kotor tangan tu. Pasal apa masalah nak pegang suara tu? Kan? Ini satu pahaman yang perlu dijelaskan kepada masyarakat kita. Sebab tu kalau tuan tengok setengah ajaran dahsyat yang kita baca masih ada, masih wujud lagi. Dia pergi kurung kawan tu, mati budak tu di setengah negara. Di setengah negara dia bubuh kunyit, dia bubuh kala merah. Nak abang kata kawan tu tengah haid.
Kan? Lepas tu elok dia haid ya, boh dalam bangsai tu, boh dalam pondok tu, dia kunci. Setengahnya mati, tak cukup oksigen. Punya teruk layanan kepada wanita. Sebab itu tuan-tuan tak akan jumpa mana-mana agama yang mengangkat, melindungi, menjaga, memelihara, memuliakan wanita seperti mana Islam buat. Tak ada. Tak ada ajaran, tak ada agama, tak ada movement, gerakan yang lebih memuliakan Islam daripada dia memuliakan wanita lebih pada Islam. Pasal itu orang perempuan yang menganut, menjaga Islam ni, yang memelihara, yang menganut agama Islam ni kena syukur. Kalau dia tengok bagaimana layanan-layanan yang diberikan kepada wanita-wanita di dalam ajaran-ajaran ataupun fahaman selain daripada Islam. Cuma dia boleh baca doa. Orang perempuan masa haid dia boleh baca doa. Sebahagian fuqaha membenarkan dia membaca Al-Quran yang dia hafal, takut hilang. Maksudnya orang perempuan ni dia kalau dia haid, dia tak boleh semayang, tapi dia bangkitlah subuh awal. Dia buat apa? Dia berzikir. Zikir pagi boleh, zikir petang boleh, doa boleh. Dia boleh buat semua tu, tak ada masalah. Apa kami nak baca masa haid? Baca doa-doa. Baca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil 'azim, la ilaha illallah. Baca. Semua tu tak ada larangan. Cuma ada satu doa yang saya nak sebut ni yang disandarkan kepada Nabi. Kalau dia tak sandar, dia kata doa ini diambil daripada nenekku. Tak apalah. Doa ini diambil daripada tuk dia. Tak apa. Tapi dia sandar kepada Nabi, kita nak bagi tahu sikit. Satu hadis yang orang tanya ni, dia kata daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar apabila wanita itu haid, dia baca alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Yang lelaki-lelaki nak baca apa? Bukan haid. Ni orang perempuan. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Bisa dengar doa ni? Katanya doa ni daripada Aisyah. Apakah kelebihannya? Sakan. Sesiapa yang membaca doa di atas ketika dia haid, alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Yang pertama, wanita itu selamat daripada neraka. Wanita itu akan selamat ketika melintasi titian sirat. Wanita itu akan diangkat setiap hari dia haid setara dengan 40 orang mati syahid. Kalau 7 hari, 7 kali 4, 280. 280 orang mati syahid sama dengan orang haid yang baca doa ni. Tu dia punya sakan dia goreng. Ni bukan goreng takat apa orang kata hangit ni, hentung terus. Hadis ni pertama tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, tak ada dalam Tirmizi, tak ada dalam Ibnu Majah, tak ada dalam An-Nasa'i, tak ada dalam Abu Daud, tak ada dalam Musnad Ahmad, tak ada dalam Muwatta' Malik, tak ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, tak ada. Semua dalam kutub hadis tak ada. Tak ada dalam mana-mana buku hadis tak ada. Hatta dalam hadis-hadis palsu pun tak tahu. Hadirin mukminin, hadis ini tidak wujud di dalam mana. Salah satu ciri-ciri hadis palsu ni tuan-tuan boleh ambil, boleh apply. Salah satu hadis-hadis palsu apabila hadis itu tidak ditemui di dalam buku-buku hadis yang muktabar. Bila tuan-tuan tengok dalam Bukhari tak ada, dalam Muslim tak ada, dalam Tirmizi tak ada, dalam Abu Daud tak ada, dalam An-Nasa'i tak ada, dalam Ibnu Majah tak ada. Tengok pula dalam Muwatta' Malik tak ada, dalam Musnad Ahmad tak ada. Dalam kitab-kitab hadis besar ni, kitab-kitab hadis tak ada. Kalau hadis tak ada dalam buku hadis, apa makna dia? Bukan hadis. Maka hadis ni tuan-tuan diyakini berdasarkan kepada ciri-ciri yang dia ada. Hadis ni tidak ada asal. Tidak ada asal. Dia bacalah yang lain-lain, tak ada masalah. Kan? Fadilat dia pun, dari sudut fadilat dia pun sesuatu yang melampau, ghulu, bebas daripada neraka. Hanya membaca yang tu. Lepas tu apa lagi? 40 orang mati syahid setara. Sedangkan satu orang mati syahid pun kita tak boleh nak capai. Kan? Ini satu perkara yang saya nak sebut. Tapi bukan maksud kita menghina wanita, tak.
Wanita boleh beramal, tidak ada masalah. Cuma nak berfaham dengan fahaman macam ni, kita kena hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Dia berkata, apa salahnya dia nak baca doa daripada dia menyanyi? Betul, tak salah untuk dia baca doa. Salahnya tak mana? Disandarkan kepada Nabi, ditetapkan fadilat khas yang tak disebut oleh Nabi. Dia kata Nabi kata, dia kata Tuhan yang nak bagi. Siapa dia untuk menyandarkan benda tu kepada Nabi? Itu isu dia. Kan? Kalau dia kata siapa baca ni aku bagi RM10, tak apa, duit dia. Siapa yang baca macam ni aku bagi hadiah, tak apa, kata dia. Tapi kalau dia kata siapa yang baca amalan ni dapat pahala, pahala bukan hak dia, pahala hak Tuhan. Biar Tuhan yang habaq. Kita jangan pandai lebih pada Tuhan. Itu biar bahasa yang paling mudah untuk kita faham. Baik.